pengkhianat undi pengundi. Inilah kerajaan yang wujud secara jalan yang salah. Kerajaan tepuk belakang. Tuan-tuan, bila Tan Sri Muhyiddin sebut saja 115 SD, saya, Cikgu Bat, kita terus pick up. Sebab apa? Sebab itu membuktikan bahawa kerajaan hari ini dibentuk atas dasar penipuan. Dia tak cukup SD. Tapi pada 21 hari bulan itu, yang cukup SD cuma Tan Sri Muhyiddin. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, hari ini harga barang naik ke tak? Adakah harga barang naik itu benar? Benar atau tidak? Benar kan? Kalau saya tanya hari ini tuan-tuan, harga beras naik itu benar atau tidak? Benar kan? Kalau saya tanya bil listrik naik melambung tinggi, benar atau tidak? Kalau saya yang cakap tak benar tu hanyalah walanun. Kita dah tahu dah. Tuan-tuan, orang selalu pertikaikan Perikatan Nasional. Orang gambarkan seolah-olah kita ni tak reti mentadbir. Betul ke tak betul? Tak betul ya. Tuan-tuan di negeri Kedah, Menteri Besar tuan-tuan sendiri, tuan-tuan ada nampak perbezaan? Ada nampak tak? Berbanding yang dulu-dulu. Ada kan? Ada vision, ada usaha. Dan kita sendiri tuan-tuan tengok waktu pandemik COVID dulu. Dalam Malaysia ni kalau tuan-tuan tengok, Perdana Menteri kita ada beberapa orang yang diuji dengan krisis. Contohnya Tun Dr. Mahathir diuji dengan krisis serangan mata wang, krisis mata wang 1998 ya? Diuji juga dengan krisis yang ditetuskan oleh Cikgu Pada ada masa tu dengan Cikgu Osman. Dah ada tak? 98 dah ada tak? Dia sekolah lagi. Dah lah Anwar kena pecat, pergi pula ke jalanan ya? Nak kena jaga negara daripada serangan daripada luar, nak kena jaga juga negara sebab reformasi rusuhan di bawah pun ada. Tapi Tun M dalam masa yang sebentar saja, dalam masa tak sampai 6 bulan, dia terbalikkan dasar-dasar ekonomi Anwar Ibrahim. 6 bulan negara kita lega. Tapi teruklah, hari-hari dia tengok, hari-hari dia tengok data ekonomi, hari-hari dia tengok macam mana nak cari penyelesaian kepada masalah. Dan Alhamdulillah, selepas 6 bulan keadaan kita makin pulih. Yang muda-muda saya tak tahulah ada memori ke tak. Tapi yang tak berapa muda macam saya kita ingat masa tu Datuk Seri Najib, kalau tuan-tuan ingat lagi, zaman Pak Lah itu di hujungnya itu krisis ekonomi dunia. Negara-negara di orang Rempah, Greece, Spanyol hampir bankrupt. Kita pun negatif 1.4% KDNK. Datuk Najib ambil alih daripada Pak Lah. Hari-hari duduk tengok data ekonomi, tengok apa nak selesaikan masalah rakyat, buat NKRA itu dan ini. Dalam masa setahun ekonomi kita makin pulih, pertumbuhan 7.4%. Dan zaman Tan Sri Muhyiddin, pandemik COVID tak pernah berlaku di dunia dan tak pernah berlaku dalam negara ini. Hari-hari kita tengok mereka mencari solution penyelesaian, dan dalam waktu 1 bulan saja ada keluar program prihatin rakyat. Ingat lagi tak? Sebulan aja ya. Dan waktu itu kita tertunggu-tunggu announcement setiap hari. Apa pengumuman nak bagi bantuan pada rakyat? Ingat lagi kan? Tapi yang ini nih, yang ini nih dah masuk 2 tahun. Bulan pertama sajalah Disember kita relax, betul tak? Masuk bulan 1, harga barang dah mula naik. Tuan-tuan saya bagi tahu, ingatkan kata harga barang dah naik, mereka cakap apa? Mereka kata tak ada
aduan tu. Tak ada bukti. Bulan 2 kita dah ingatkan Mat Sabu, Menteri Keterjaminan Makanan, kita dah ingatkan beras ni ada krisis ni. Dia buat tak peduli, dia relax aja. Dan bulan 4, bulan 5 kita tengok beras tempatan mula ada masalah. Dia kata dia nak naikkan harga bil elektrik, dia naikkan tarikh elektrik kan untuk T20 bulan 6. Tapi bulan 4 semua kita dah terasa. Ingat tak? Ada yang naik 2 kali ganda, ada yang naik 3 kali ganda. Tuan-tuan, perkara ini tak pernah berlaku zaman Perikatan Nasional. Ingat lagi tak? Ada aja pandemik. Kalau tuan-tuan ingat, saya rasa ramai yang tak perasan, harga minyak pun turun sebenarnya. Diturunkan. OPR diturunkan. Sebab apa? Sebab negara dalam keadaan teruk, rakyat tengah teruk. Pemimpin kita tengok masalah rakyat dan cari solution. Itu antara 2 solution. Masuk sebulan, keluar bajet prihatin. Nampak? Tak macam Anwar Ibrahim. Sebulan pertama nampak tak? Dia jalan sana, jalan sini, nyanyi sana, nyanyi sini lagu Azizah. Betul? Mana nak selesai masalah? Menteri dia boleh naik basikal dalam pejabat, boleh buat talk show, boleh buat TikTok sampai pukul 2 pagi. Masa bila kerja? Kita zaman pandemik, saya dalam kementerian, hari-hari tidur lewat, bangun awal sebab nak selesaikan masalah rakyat. Ini boleh main TikTok. Rafizi boleh mengacarakan talk show. Gila. Sebab itu kita kata mereka ni tak fokus. Tuan-tuan, zaman Perikatan Nasional tahun 2022 bulan September, harga arang batu dunia paling tinggi dalam sejarah. Ketika itulah 430 USD per tan. September Tapi tuan-tuan tak pernah rasa pun harga elektrik, bil elektrik naik. Betul tak? Masa tu tak pernah. Saya ada dalam meeting waktu itu, Tan Sri Anwar dengan Tan Sri Nur bergaduh ni dengan TMB dan dengan Suruhanjaya Tenaga. Tak nak bagi bil elektrik ini, tak nak bagi kos elektrik ini, kos arang batu ni dibebankan kepada rakyat. Masa tu nampak tak keprihatinan Perikatan Nasional? Dan selepas itu, bila kita tak jadi kerajaan, sebenarnya bulan 4 waktu Pakatan Harapan naikkan bil elektrik kita, harga arang batu waktu itu dah jatuh jadi $190 USD per tan. Maksudnya lebih kurang 55%. Harga arang batu dunia jatuh, tapi kita kat Malaysia kena bayar double. Ingat tak? Itulah Pakatan Harapan. Selepas tu jatuh lagi. Bulan Januari yang lepas tinggal 119 USD per tan. Tuan-tuan masih bayar yang sama dan ada yang bayar yang lebih tinggi, betul? Apa guna jadi kerajaan? Patutnya dia boleh turunkan bil elektrik, tapi kita tak rasa. Dan sekarang pun masih dalam RM1.143, tapi kita tak rasa apa-apa. Samalah macam diesel. Diesel patutnya RM2.45 dah sekarang, RM2.40 dah sekarang. Kan jatuh. Esok menang satu negara harga minyak turun. Tak turun-turun. Yang kita tahu dia naikkan dulu, baru dia turun. Naik kena RM1.20 baru turun. Kesannya ada tak pada rakyat? Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok di bawah, sebenarnya rakyat bersama kita. Cuma kita ada sedikit masalah. Macam YB sebut tadi lah, peruntukan. Nak kena bersabar. Kita kena bersabar. Tuan-tuan kena ambil pengalaman PAS. Pengalaman PAS ni kita kena belajar. Dan juga PKR. PAS ni tuan-tuan tengok Kelantan, ditindas
ditekan, tidak diberikan peruntukan. Tapi makin teruk rakyat ditindas, makin kuat sokongan terhadap PAS di Kelantan. Betul tak? So tuan-tuan kena ingatkan kawan-kawan kita, sabar. Next election kita tukar. Masa tu akan jadi berbeza. Tuan-tuan, kerajaan ini tak bagi peruntukan. Kesian kepada ahli parlimen kita yang kita tahu dia nak suruh sign MOU. Ingat tak? MOU. Padahal inilah Perdana Menteri Pakatan Harapan juga yang menjanjikan dalam manifesto dia orang untuk bagi peruntukan tanpa syarat ni, sama rata semua orang. Tak percaya baca dalam manifesto dia, muka surat 43, memang ditulis. Kan? Dan negeri-negeri pula, kalau tuan-tuan tengok, negeri macam negeri Kelantan, ada MOU ke nak bagi peruntukan sama rata? Tak ada kan? Negeri Kedah, tak ada. Negeri Perlis, tak ada. Boleh aja negeri-negeri Perikatan Nasional nak bagi terus peruntukan kepada wakil rakyat tanpa ada MOU. Tuan-tuan tengok negeri Barisan Nasional pun ada juga yang bagi. Contoh, Johor bagi sama, Pahang, Perak bagi sama. Pahang tak bagi. Pahang, Melaka tak bagilah. Negeri PKR, Penang bagilah sikit. Paling sikit lah, 60,000 lah. Selangor bagi juga 400,000. Tak ada MOU. Tapi mereka tak boleh bagi, dan mereka bagi macam-macam syarat. Dan saya percaya ramai dah terangkan syarat-syarat ni. Salah satu syaratnya kalau kita tengok di bahagian mukadimah tu, tuan-tuan kalau tengok dan tuan-tuan baca, tuan-tuan perasan tak? Dia cakap apa? Dia cakap pada 22 hari bulan November, 21 hari bulan November 2022 ni sebenarnya tak ada orang dapat cukup SD untuk membentuk kerajaan. Ingat tak? Maksudnya dia mengaku kerajaan ini terpeduk, tak cukup jumlah. 21 hari bulan yang cukup jumlah hanya Perikatan Nasional, hanya Tan Sri Muhyiddin. Tapi peliknya bila Tan Sri Muhyiddin bercakap pasal 115 SD, terus saja ada akta hasutan ke atas dia. Tuan-tuan, bila Tan Sri Muhyiddin sebut saja 115 SD, saya, Cikgu Bat, kita terus pick up. Sebab apa? Sebab itu membuktikan bahawa kerajaan hari ini dibentuk atas dasar penipuan. Dia tak cukup SD. Tapi pada 21 hari bulan itu, yang cukup SD cuma Tan Sri Muhyiddin. Kenapa saya berani cakap pasal ni? Tidakkah dia termasuk dalam akta hasutan? Tak. Apabila kita rasa bahawa Yang di-Pertuan Agong telah terkhilaf dalam melaksanakan kehendak perlembagaan, kita boleh cakap itu ada dalam peruntukan akta hasutan. Sama juga kalau kita percaya bahawa ada kecacatan dalam kerajaan ini, kita boleh cakap. Sebab itu saya berani cakap pada tuan-tuan, kerajaan hari ini, kerajaan yang terbentuk tanpa cukup SD sokongan pada 21 hari bulan November 2022, mereka tak cukup jumlah. Anwar tak cukup jumlah, Zahid pun tak cukup jumlah. Yang cukup jumlah hanya Tan Sri Muhyiddin. Dan kerajaan hari ini terbentuk atas penipuan. Kenapa? Ada satu surat daripada pengurusi Barisan Nasional Zahid Hamidi yang menyatakan kepada tuanku yang di-Pertuan Agong ketika itu ada 30 ahli Parlimen Barisan Nasional yang telah menyokong Anwar Ibrahim, dan dia kata ada SD menyokong. Tuan-tuan, saya dah cabar Anwar Ibrahim, saya dah cabar Zahid Hamidi, saya dah cabar Ashraf Wali. Rasanya ini dah masuk hari ke-40 lebih dah, masih tak jawab-jawab lagi. Apa yang saya cabar pada mereka? Mereka bagi alasan kata SD itu 115 itu 10 daripadanya bertindih. Anwar lebih teruk lagi lah. Dia kata 10 itu bertindih dan ada orang sign 2 SD, ada orang sign 3 SD. Seorang lagi siapa?
Ini yang kita kata buka mulut bohong. Apa? Kalau ada 2 ST, dia kata ada 2, ada 3. Siapa seorang lagi cikgu bat? Seorang Tan Sri Muhyiddin, seorang Anwar Ibrahim, seorang lagi siapa? Buka mulut bohong kan? Inilah Anwar Ibrahim kan? Jadi kita cabar pada mereka. Kita cabar. Saya cabar dah 40 hari lebih. Tak ada seorang pun berani jawab. Saya sabar. Saya kata pada 21 hari bulan, Anwar dan Zahid tak cukup SD. Dan dalam MOU draft mereka akui. Saya cakap okeylah. Kata Tan Sri ada bertindih 10 SD. Tunjukkan kepada saya 10 SD yang bertindih tu. Siapa? Mestilah ada. Tan Sri Muhyiddin dah tunjukkan 10 SD ni ada. Daripada Barisan Nasional ni ada nama. Nama ahli parlimen. Di SD ni kena ada nama ahli parlimen. Kena ada bagi tahu mencadangkan siapa nak jadi ahli Perdana Menteri. Dan mesti ditandatangani di depan Pesuruhjaya Sumpah. Itu yang diminta oleh yang di-Pertuan Agong melalui speaker. Itu syarat. Dapat itu boleh bentuk kerajaan. Dan sampai hari ini Anwar, Zahid dan Ashraf tak boleh tunjukkan. Sebab apa? Sebab dia orang tak. Yang Zahid sebut 3 dokumen. 3 dokumen tu apa? Aku janji dan 2 perjanjian. Ini bukan SD. SD kena nama ahli parlimen, siapa yang nak jadi Perdana Menteri, dan yang terusnya kena design di depan Pesuruhjaya Sumpah. Aku janji design waktu bila? Sebelum pilihan raya. Benar? Perjanjian design waktu bila? Sebelum pilihan raya. Dan perjanjian ini menghalang ahli parlimen daripada membuat keputusan secara bebas. Ini pula satu jenayah di bawah Seksyen 124 Kanun Keseksaan. Menghalang ahli parlimen daripada melaksanakan kuasa dan hak. Ini. Dahlah tipu, SD tak cukup. Buat lagi jenayah, menghalang ahli parlimen. Dan kalau tuan-tuan ingat pada 22 hari bulan November petang tu, bila katanya bocor surat, kata Zahid keluarkan surat yang kata 30 sokongan ahli parlimen Barisan Nasional kepada Anwar. Bocor surat tu. Sebab apa bocor? Sebab orang nak cek. Hari sebelumnya dikhabarkan ahli parlimen Barisan Nasional semua tarik sokongan. Tiba-tiba esoknya dia persembahkan surat pada tuanku, kata ada sokongan 30. Bocor surat. Tuanku titah pada 23 hari bulan esoknya 30 orang untuk menghadap tuanku secara bersendiri. Yang datang pada 23 berapa orang? 3 orang saja. 2 ahli parlimen, seorang yang kalah. Zahid, Mak Hassan dengan Zamri Gading. Tuanku titah 22 hari bulan November petang, 30 menghadap. Besoknya hanya 3 menghadap. Derhaka tak derhaka? Derhaka kan? Jenayah tak jenayah? Jenayah kan? Dan 28 orang lagi itu sebenarnya, kalaulah ditipu, kalaulah ada hela, kalaulah ada ugutan, kalaulah ada sekatan, ada halangan daripada mereka menghadap jadi Pertuan Agong, itu satu lagi jenayah di bawah Seksyen 124 Kanun Keseksaan. Nampak tak kerajaan yang terbentuk hari ini? Menipu, menderhaka, jenayah. Dan dalam permulaan mukadimah MOU tu, dia nak kita sahkan kedudukan dia sebagai kerajaan, walaupun dia menipu untuk bentuk kerajaan. Boleh ke Cikgu Man kita nak setuju? Tak boleh, betul tak? Dia nak kita sahkan sebab dia tahu dia tak cukup jumlah. Masalahnya kita tak boleh sahkan sebab kita tahu dia menipu untuk bentuk kerajaan ni. Dan yang itu menipu daripada segi undang-undang. Tak masuk dia, lagi dia tipu pengundi Barisan Nasional. Mana ada pengundi Barisan Nasional nak Anwar Ibrahim jadi PM tak? Mana ada pengundi Barisan Nasional yang nak DAP duduk dalam kerajaan, betul tak? Tipu lagi. Kianat undi-pengundi. Inilah kerajaan yang wujud
secara jalan yang salah, kerajaan tepuk belakang. Inilah kerajaan yang wujud dengan cara penipuan sebab tak cukup jumlah. Tuan-tuan, kalau anak kita dapat kerja tapi menipu interview, kerja yang dia dapat tu halal ke tak? Habis kerajaan ni ada sijil halal ke tak? Jawablah nanti kan, di akhirat nanti. Tuan-tuan, tak cukup dengan menipu macam tu, janji-janji dia tipu, dan macam-macam lagi yang dia tipu.